Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Huraian sifat yang kedua, qidam. Nanti saya hurai balik berkenaan dengan mungkin ghairu mawjud, dengan mungkin sayujad, mungkin sayujad dengan mungkin yang mawjud. Tu ada tiga perkara berbeza. Baik, tengok kata dia sifat yang kedua qidam, artinya sedia. Ini satu huraian yang kedua pada menyatakan sifat qidam, iaitulah arti qidam tu sedia. Arti tu bukan huraian tapi terjemahan daripada bahasa Arab qidam diterjemah dalam bahasa Melayu sedia. Baik. Kemudian kata tuan kitab ni wajib pada syarak pula. Macam mana yang telah lepas. Wajib pada syarak dulu kan. Pada sifat wujud tu ada kata wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Yang ni pun samalah. Syarak wajib kan atas tiap-tiap mukallaf. Kita kena fahamlah bila sebut syarak yang wajib kan, makna wajib pada syarak tu buat dapat pahala, kalau tinggalkan berdosa. Baik, sekarang ni apa dia yang disuruh pada syarak tu, apa yang diperintahkan pada kita yang syarak wajibkan tu? Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku. Dua-dua ni berlainan, kesan dia, resiko dia berlainan. Jadi sebab itulah syarak wajibkan kedua-dua ni. Apa dia yang wajib syarakkan atas orang yang mukallaf ni? Orang mukallaf tu orang yang ada akal sampai umur, ataupun kita sebut sampai umur ada akal. Maka selagi dia ada akal, maka selagi itulah dia dinamakan mukallaf. Kemudian sampai umur dia pula, maka dia dinamakan mukallaf. Mukallaf tu maksudnya yang telah ditaklif syarak, ada undang-undang, peraturan syarak. Masuk mukallaf tu syarak tekan atas dia. Ada perintah syarak tu Allah Ta'ala tekan atas orang yang mukallaf. Ada pun orang yang tak mukallaf, syarak tak berat kan. Macam kanak-kanak, yang tu walaupun dia berakal sekalipun tapi tak sampai umur lagi. Tak sampai umur lagi, itu syarak tak tekan. Ataupun orang yang tidak berakal, orang gila, walaupun umurnya dah 30 lebih dah, nak sampai umur dah, tapi sebabkan dia tak berakal. Tapi kalau orang tu dia mukallaf sampai umur ada akal, maka syarak wajibkan. Apa yang syarak wajib di sini ni? Mengetahui serta mengaku. Dua-dua ni wajib. Syarak wajibkan kena tahu dan syarak wajibkan kena mengaku. Mengaku tu habuan di dalam hatinya, hati mukallaf. Jadi faham kitanya macam mana ayat ni. Mengetahui serta mengaku. Kalau mengetahui saja, tak ada pengakuan, maka tuan-tuan sekalian, hanya Islam pada zahir. Dia tahu je, tapi itu Islam je pada zahir. Sebab pengaku tu habuan iman.
masalah iman ni tuan-tuan, dia kena ada pengakuan tiap-tiap perkara yang diwajibkan syarak tu. Maka iman kita kena mengaku. Iman kita kena buat pengakuan. Kalau iman tak buat pengakuan, maka dibimbangi tuan-tuan sekalian, iman tu tak terpakai. Tu yang kena hati-hatilah. Sebab tu dua-dua ni dia lazim. Macam mana? Lazim daripada ada pengakuan, mesti ada pengetahuan. Lazim macam tu. Tapi tidak lazimnya dengan mengetahui itu ada pengakuan. Tak lazim. Tapi lazim ada pengakuan, maka tentulah lazimnya ada pengetahuan. Tapi tak lazim mengetahui itu ada pengakuan. Kenapa? Kerana ada setengah orang dia tahu je, tapi tak masuk dalam hati dia. Tu bahaya tu. Okay. Jadi, mengaku tu di dalam hatinya. Baik. Apa yang mukallaf nak mengetahui, nak mengaku ni? Akan tentu sungguh sedianya Allah Ta'ala. Jadi kan, bila kata Allah Ta'ala tu sedia, kidam dengan makna sedia, maka tuan-tuan sekalian, kita kena tahu apa huraian sedia. Kita kena tahu apa huraian qidam dan kita kena masukkan dalam hati. Masukkan dalam hati tuan-tuan sekalian. Kita dah tahu dah, oh Allah Ta'ala tu qidam. Qidam tu huraiannya bagian. Bila kita tahu, bila ngaji-ngaji ni tahu. Yang tu kita masukkan dalam hati. Kita ngaku dalam hati tuan-tuan. Kalau tak mengaku, takut iman tak terpakai. Sebab benda ni, dia wajib mengaku. Syarak yang kata macam tu. Syarak-syarak ni kena pada Allah dan Rasul lah. Baik. Jadi, sedianya Allah Ta'ala. Jadi, Allah Ta'ala tu sedia, tak terima baharu. Faham sedia tu ialah tak terima baharu. Kalau setengah kitab lain dia kata tak baharu. Dua-dua tu lebih kurang je makna. Tak terima baharu. Maksudnya tak baharu. Bila kata tak baharu tu, macam mana kita nak faham? Ada tiga. Nak faham ni tuan-tuan, ada tiga perkataan. Maksudnya, ada Allah Ta'ala tu tidak dimulakan dengan tiada. Itu satu. Itu biasa kita dengar. Bila kata tak terima baharu, dengan makna ada Allah Ta'ala tu tidak dimulakan dengan tiada. Itu satu. Kemudian yang keduanya ialah dalam kitab Aqidatun Najin tu dia kata, yang keduanya ialah tidak dimulakan wujud Allah tu dengan tiada. Boleh juga kata macam tu. Tidak dimulakan wujud Allah tu dengan tiada. Boleh juga kata macam tu. Lepas tu pula, lepas tu yang ketiganya, nak kena fikir dulu. Yang ketiganya, yang pertama tadi, wujud Allah Ta'ala tak dimulakan dengan tiada. Apa itu? Yang keduanya, tadi apa? Tak dimulakan. Apa dia? Tidak dimulakan wujud Allah Ta'ala tu dengan tiada. Yang tu pun dah faham dah. Itulah yang dikatakan qidam. Baik, ada pun kita ni dimulakan dengan tiada. Dimulakan dengan tiada. Ataupun kita ni tuan-tuan, kita ni dulunya kita tiada. Lepas tu baru kita ada. Jadi tiap-tiap yang ada permulaan bagi wujud,
maka dinamakan baharu. Adapun Allah Ta'ala ni qidam. Qidam makna sedia dengan makna ada zatnya, tidak dimulakan dengan tiada. Baik. Ini kalau saya tanya ni tuan-tuan je. Ini bukan masuk fardu ain, cuma nak tanya je lah. Kita ni tiada, berapa kali kita tiada? Berapa kali kita tak ada? 2 kan? Betul tak cikgu? Cikgu dah 2 kali. 1, sebelum kita wujud, kita tak wujud. Yang kedua, bila kita dah ada, kita pun tiada, tuan-tuan. Sampai masanya kita tiada. Baik. Ada. Soalan saya bunyi macam ni. Tiada kita yang kali pertama tu, ada permulaan ke tidak? Tiada kita yang kali pertama, yang belum wujud lagi, ada permulaan ke tidak? Ada? Ada? Bila cikgu? Yalah, sebelum jadi tu waktu apa? Dinamakan waktu apa? Azali. Azali tu ada permulaan ke tidak? Saya dah cerita ke masa tu terbagi pada 2? Katanya masa dah cerita dah. Masa terbagi pada berapa? Masa tu terbagi kepada berapa? 2. Baik, pertama masa azali ataupun masa azali tu? Masa qadim lagi azali. 1. Baik, yang kedua, masa yang kedua dinamakan imkan. 2 tu je masa. Masa 2 tu aja. Bukan ada 3, 4 masa. 2 tu pembahagian masa. 2 tu saja. Okey. Tiada kita yang kali pertama tu, tiada waktu bila? Waktu imkan ke waktu azali? Waktu imkan ke waktu azali? Tiada kita tu, waktu imkan ke waktu azali? Tiada, bukan ada kita. Tiada kita tu kali yang pertama tu waktu imkan ke waktu azali? Tak faham soalan dia. Faham tak soalan dia? Kalau ambil periksa, dia kena faham soalan. Tak faham soalan, tak boleh. Istilah tak mana cikgu tak faham tu? Kat mana istilah yang tak faham tu? Tak mana? Okey, baik. Saya sukalah kalau ada komunikasi 2 hala tu, saya seronoklah. Sebab apa tahu? Sebab kalau saya baca kan, tapi saya tak tahu kat depan tu dia faham ke entah pun, saya pun tak tahu. Kan? Tapi kalau ada persoalan, fahamlah saya. Oh, kat sini tak fahamnya. Oh, kat sini yang dia retinya. Macam tu lah. Macam cikgu ngajar dulu kat sekolah tu. Cikgu berdadah, kalau anak murid tu diam aja, puas hati tak cikgu ngajar? Tak puas kan? Macam tu lah juga saya kat sini. Dan saya bukan macam orang lain. Kalau ustaz lain tu dia baca berang balik. Dia tak boleh, dia tak tanya. Jemaah tu dia tak tanya pun. Kalau tanya pun jemaah diam je, bukan nak jawab. Itu yang kurang lah, bagi saya kurang lah. Tak ada tak ada kesan. Pengajian macam tu tak ada kesan. Tak je, cek baliklah pelajaran yang dah habis-habis dulu. Cek balik pelajaran yang dah sudah-sudah, yang dah habis-habis dulu ni. Cuba cek balik, ingat balik tak? Ingat tak? Cuba cek balik. Kalau tak percayalah cakap saya, kau tahu ustaz ni dia seorang juga, betul tak? Saya nak tanya balik, tuan-tuan ngaji ada tak ngaji benda lain kat sini? Ada banyak kan? Okey, cuba tanya balik yang belakang yang lepas-lepas tu. Cuba tanya balik, ingat tak? Tu soalan pertamanya itu je.
Itu je pertama tuan-tuan. Ingat balik tak apa yang tu? Macam malam tu dekat surah Ahmadiyah saya tanya, sini Ustaz Zamri ada kuliah fiqh tak? Ada. Sampai mana? Bab muamalat. Bila tanya balik tak jawab. Tak boleh jawab, tak ingat, tak tahu. Tak ada kesan lah ngaji macam tu. Mana ada kesan ngaji macam tu? Walaupun kita ngaji ni kan tuan-tuan, peranannya besar tak ngaji waktu maghrib ni? Bukan nak lulus puasa. Nak lulus mana? Ngaji yang ni lepas maghrib yang sekarang saya bawa ni lah, nak lulus periksa kat mana? Bukan lulus periksa SPM ke 4 senawi ke, bukan. Nak lulus kat mana? Dalam kubur. Sebab dalam kubur tu lah ada soalan mukanaki marrabuka. Tak lepas yang tu, tak lepas lah nanti sudah-sudahnya. Situ start dia. Tanya malaikat, tanya tak boleh jawab. Sudah. Yang lepas-lepas tu memang habis lah, hancur lah kalau tak boleh jawab. Itu start kat situ. Atau usah kedai bel lah. Orang Kelantan kata, mu jangan kedai bel lah. Tak bolehnya. Tapi kalau kita dapat jawab soalan muka nangkir yang pertama, yang kedua, yang ketiga tu, sampai mereka kata, sudahlah, tak tanya-tanya dah. Sampai macam tu, baru selamat yang berikutnya. Nak titis sirat, nak apa lagi? Langkah titisnya sirat, lagi apa? Apa ni, timbangan hisap. Selesai masalah semua kalau dalam kubur tu dapat jawab. Tapi kalau dalam kubur tak dapat jawab, tuan-tuan sekalian, titian sirat pun tak boleh lintah, tuan-tuan sekalian. Apa lagi? Semua tak dapat jawab. Semua tak boleh, tak lepas. Ini soalan ni, periksa ni, nak lepas dalam kubur tu lah. Kalau jawab, marrabuka, dulu kidam pun tak tahu. Nak lepas macam mana, tuan-tuan? Nak lepas macam mana? Kidam Allah tu macam mana? Pun tak tahu nak jawab. Sudahnya tuan-tuan, tak lepaslah ke depan, na'udzubillah. Baik, okey. Bila sebut masa, tuan-tuan, masa tu terbahagi kepada dua. Baik. Masa, kalau sebut masa, tuan-tuan sekalian, bila sebut masa, ini pun tak ada. Masa ni tulisan orang lama tau. Kalau tulisan orang sekarang ni dia ada alif. Min alif, sin alif, masa. Tapi tulisan orang lama ni dia mim alif sin. Kalau lagi lama mim sin sahaja. Itu tulisan orang lama-lama lah. Macam bumi kan. Kalau dulu kan ba mim. Dalam kitab ba mim. Bom. Orang baca bom. Padahal bumi. Lepas tu beralih masa yang pula, dia berbolak. Ba, waw, mim. Bom juga. Kalau ba, mim tu boleh baca bam, boleh baca macam-macam. Tapi ikut qarinah lah. Ini tulisan orang nama lah. Okey. Bahasa bagi terbagi pada dua. Satu dinamakan azali. Azali. Ataupun qadim. Waktu qadim lagi azali. Yang kedua, masa yang kedua dinamakan imkan. Waktu imkan. Apa beza kedua-dua ni? Tapi yang ni satu makna. Kaul yang muktamad. Bila sebut azali dengan qadim pada satu makna. Apa dia? Yang tiada permulaan. Bila sebut azali, yang tiada permulaan. Yang tak ada permulaan. Tiap-tiap yang tak ada permulaan, maka yang namanya azali dan qadim. Baik. Waktu ni, waktu azali dengan qadim ni dah habis. Selesai dah waktu azali dah habis. Bila? Apabila tuan-tuan sekalian, Allah buat makhluk yang pertama. Waktu ni selesai dia
bila Allah buat makhluk yang pertama. Bila Allah start buat makhluk aja, start dia buat makhluk aja, maka waktu azali ni habis. Beralihlah kepada waktu imkan. Waktu imkan ni ialah bila Allah dah start buat makhluk, bila Allah dah buat makhluk, inilah dinamakan waktu imkan. Waktu imkan ni sampailah kiamat dinamakan waktu imkan. Sampai kiamat namanya waktu sekarang ni waktu imkan. Start daripada makhluk yang pertama. Namanya ini waktu imkan. Apa sebab namakan imkan? Imkan tu ialah makna dia ialah mungkin Allah buat makhluk. Mungkin Allah buat makhluk selepas daripada makhluk yang pertama Allah buat tu. Maka waktu lepas tu Allah buat itu, Allah buat ni, Allah buat. Mungkin Allah buat makhluk lain pula. Makhluk mungkin. Ni dinamakan waktu imkan. Jadi istilah azali dengan qadim ni dia ada khilaf. Tapi saya terus ambil kaul yang muktamad. Azali dengan qadim ni satu makna. Berbeza pada tulisan sahaja. Tapi satu makna iaitu yang tiada permulaan. Jadi kan, soalan saya tadi apa? Tiada kita yang kali pertama tu, tiada kita, bukan ada kita. Tiada kita yang kali pertama tu, ada permulaan ke tak? Ada. Nak tahu ada ke tidak, tanya dulu. Tiada kita tadi, duk kat sini ke duk kat sini? Masa dikatakan tiada kita tu, maknanya makhluk tak ada. Tak ada makhluk. Satu makhluk pun tak ada lagi. Datuk kat mana duduk? Duduklah pada azali ni. Duduk kat sinilah yang tiada kita tu. Jadi bila orang tanya, tiada kita kali pertama tu, ada mula ke tak ada mula? Tak ada lah. Tak ada permulaan lah. Kalau kata ada mula, kalau kita tiada kita kali pertama tu ada mula, bererti pada ketika itu, tuan-tuan sekalian, Allah bersangkut dengan masa tak jadinya? Tak faham juga. Ke ada benda yang tersangkut kat mana? Kalau tiada kita tu ada permulaan, bila sebut ada permulaan, maknanya masa yang ni lah. Sebab itulah tiada kita kali pertama tu mana ada mula. Tiada kita yang kali kedua ada mula tak? Tiada kita yang kali kedua ada mula tak? Mati kita ada mula tak? Bila si fulan tu mati pada pukul 5.45 pagi kerana COVID di Hospital Manjung, di Hospital Tolak Intan. Ada mula. Bila roh tu keluar, berlaku kat mana? Waktu mana mati tu? Kat sini lah. Sebab mati tu pun Allah buat tak? Tiada kita yang kali pertama tu Allah buat tak? Tuan-tuan tak boleh ni. Ini falsafah ni. Tiada kita yang kali pertama tu Allah buat ke tidak? Tak buat lah. Masa tu belum ada makhluk lagi. Mana buat? Tapi mati kat sini. Yang kat sini waktu yang kata mati tu Allah buat tak? Allah buat. Ada dalil dalam Quran? Ada lah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqa, menjadilah oleh Allah Ta'ala tu al mauta wal hayat, akan mati dan hidup. Mati hidup tu makhluk. Allah buat. Tapi tiada kita pertama tu bukan makhluk. Tiada tu tak buat. Tuhan tak buat tiada tu.
Memang kita tiada, asal kita tiada. Baik. Jadi, tang mana yang kurang jelas? Azali, qadim ke imkan ke tang mana? Kat mana yang kurang jelas? Kurang pasti kat mana? Azali dengan qadim sama makna. Sesuatu yang tidak ada permulaan. Sama makna. Kalau saya nak urai kaul yang satu lagi yang bukan mutamat, nanti pening kepala pula. Jangan, saya tak nak urai yang tu. Cukup pegang satu aja. Kaul yang mutamat. Kaul yang muktamad dalam mazhab, dalam ulama tauhid ni, azali qadim ni satu makna aja. Pegang yang tu dulu. Itu yang muktamad. Satu makna maksudnya apa? Yang tiada permulaan. Allah Ta'ala tu azali tak? Sifat Allah Ta'ala azali tak? Allah Ta'ala tu qadim tak? Sifat Allah Ta'ala tu qadim tak? Apa makna dia? Sedia makna apa? Tak ada permulaan. Mudah je. Very simple lah you all. Simple je. Baik. Okey. Tengok ya. Bila dah kata macam tu, tengok dia kata sini, ni firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, huwal awwalu. Ni Cikgu Buredah kan. Kalau dengar huraian orang Wahabi, punah kita. Terutamanya yang jadi pensyarah di OFC tu. Oh, saya pernah dengar dia hurai. Tuan-tuan ya. Dia kata kan, orang yang ngaji sifat 20 ni tak ikut Quran. Dia kata tak ikut Quran. Dia sebut macam tu. Orang yang dengar tu tuan-tuan ya, bila seorang pensyarah yang ada title doktor berkata macam tu kan, dia mulalah kecundang, dia mulalah berfikir. Dia kata tengok, ngaji sifat 20, kata Allah Ta'ala tu tak ada awal, ya tak? Ngaji sifat 20, kita pegang Allah tu tiada permulaan. Tapi dia katakan dalam Quran ada sebut, Allah mengaku sendiri, dia kata dia ada awal. Dia kata macam tu, dia belok macam tu tuan-tuan. Bila dia belok macam tu kan, yang dengar pun ngangguk. Oh, yelah, betul lah, sifat 20 tu salah tu. Mula. Padahalnya kan, kita sifat 20 pun ambil dalil Quran juga. Huwal awwalu. Tengok. Tapi awal dekat sini, makna apa? Bukan makna Allah tu ada permulaan. Kalau kata Allah Ta'ala tu ada permulaan, tuan-tuan sekalian, ada makna tak Allah Ta'ala kata, laisa kamitslihi syai'un? Ada makna tak? Kita ni ada mula tak? Kita ada permulaan tak? Ada. Bila kata ada permulaan, tiba-tiba orang kata Allah pun ada permulaan. Bila Allah Ta'ala kata dia ada permulaan, dekat mana ada mula, start wujud dia tu ada mulanya. Macam kita juga, apa faedahnya Allah Ta'ala sebut laisa kamitslihi syai'un? Tiada ada sesuatu seumpamanya. Seumpama Allah tu tak boleh dibanding. Kalau macam tu, kita ada mula, Allah ada mula. Ada tak manfaat laisa kamitslihi syai'un? Tak ada. Tak boleh kata macam tu. Sebab itulah awal di sini bukan dengan mana wujud Allah tu ada permulaan. Makna macam mana? Tengok. Artinya ialah, dialah. Ialah tu maksud dialah. Allah lah dia tu. Dialah ataupun ialah Allah Ta'ala tu. Yang awal. Masuk yang awal. Tengok dia hurai. Yakni yang ada sebelum daripada makhluk ini ada. Itu mana awal. Bukan mana awal tu ada mula bagi Allah Ta'ala tu. Bukan mana macam tu. Jadi makna dia Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala tu sebelum makhluk ni wujud lagi dah. Allah Ta'ala tu dah wujud masa azali. Tak ada permulaan masa tu. Sebab apa kata tak ada mula masa tu? Sebab masa bukan Allah cipta lagi masa tu. Kita kena ingat waktu tu sebenarnya Allah yang buat. Siang, malam, pagi, petang tu Allah buat.
Pasal apa Allah buat tu? Sebab matahari dan bulan. Masa yang kita sedang lalui sekarang ni, masa yang bersangkut dengan matahari, bulan. Sebab tu timbulnya tiap-tiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Tu timbul yang bulan tahun tu sebab ada matahari dan bulan lah. Kalau tidak ada matahari bulan, masa nak ada masa. Sebab itulah kata makhluk masa tu adalah makhluk. Kalau Allah tu ada mula, nak bermakna tuan-tuan, Allah tu makhluk lah juga. Baik. Okey. Kemudian, tu dia kata sini. Sebelum daripada makhluk ni ada, Tuhan tetap telah ada. Maka sedia itulah. Sedia yang huwal awalu. Sedia yang ada dia tu sebelum ada makhluk tu lah dikatakan sifat qidam. Yang tu nak kena mahir lah. Maksudnya nak kena ingat lah. Bila ada orang Wahabi datang dia kata sifat 20 ni tak betul ni. Ngaji sifat 20 ni bercanggah dengan Quran kata dia. Kita pun adalah hujah kita nak lawan tuan-tuan. Minta maaf ya tuan-tuan ya. Saya bukan nak cerita apa-apa ni Cikgu Buredah ni. Macam mana nak cakap ni tuan-tuan? Boleh ke cakap Cikgu Buredah ni? Tapi bukan nak menghina orang tak. Tak, saya bukan niat nak menghina sesiapa tak. Tuan-tuan, anak saya 2 orang baru ni dia nak kahwin. Jadi kena temu duga. Saya tak ceritalah siapa temu duga tuan-tuan. Anak saya ni tuan-tuan, saya yang ajar. Tauhid akidah saya yang ajar kat rumah tuan-tuan. Walaupun saya hantar pergi mengaji tempat lain, pergi belajar pondok-pondok lain, tapi asasnya kat rumah lah saya ajar anak-anak saya tuan-tuan. Kan? Anak saya bila ditemu duga, ni cikgu ni masalah cikgu lah. Kalimah la ilaha illallah tu, kalau tak betul konsep dia tuan-tuan, dalam kitab Tamrinus Sobian karangan Tuan Husin Kedah, kalau tak betul konsep yang kita faham dalam la ilaha illallah tu, kata Tuan Husin Kedah, dia kata tidak sah syahadah. Anak saya disuruh hurai kalimah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, disuruh hurai. Jadi dia hurailah. La ilaha tu nafi kat sini ni, nafi dengan makna meniadakan, bukan makna membukankan. Macam cikgu dah katakan, itu bukan Tuhan. Sebab dia bukan Tuhan lah, tak termasuk dalam makna ilaha. Sebab berhala tu bukan Tuhan lah. Anak saya kata, nafi ni, Tuhan yang sama dengan zat Allah Ta'ala, yang sama macam sifat Allah, yang sama macam perbuatan Allah. Ada tak Tuhan yang sifat dia macam ni? Ada tak? Tak ada. Itulah namanya meniadakan. Bukan nafi tokong, nafi berhala. Anak saya jawab macam tu tuan-tuan. Tiba-tiba kan yang si tumoduga tu, dia kata apa? Ini mengelirukan ini. Ini mengelirukan ini, dia kata ni. Keliru dengan tak tahu tu sama tak? Ini orang jabatan agama ni. Orang jabatan agama ni. Saya berani Cikgu Bandar kalau saya nak panggil nak berdebat, bukan nak berdebat, nak muzakarah, saya berani. Saya pegang kitab. Bukan saya ambil ilmu merata-rata tak. Saya pegang baca kitab, guru saya ada. Dan dalam kitab tu jelas kata macam tu. Ni sifat 20 bukan main-main tuan-tuan. Ngaji dia kena guna otak dia jalan, fikiran kita kena jalan. Baik, lepas tu kan, dia tanya apa, soalan apa, anak saya jawab lah. Di akhirat tak pakai Islam dah pakai iman dah. Oh, ini mana dapat ni? Salah ni. Tengok. Yang temuduga tu yang tak betul ke anak saya tak betul? Tuan-tuan, di akhirat nanti Islam pakai ke tak? Islam pakai ke tak? Cikgu boleh faham tak? Islam pakai tak di akhirat? Maknanya di akhirat nanti iman ke Islam. Dia kata macam tu, orang yang temuduga dia kata, oh salah ni. Dia yang keliru ke atau dia yang tak tahu ke macam mana ni?
Ni jawatan agama ni. Orang jawatan agama ni. Bahaya yang untuk intan ni, bahaya tuan-tuan. Sebab jawatan agama sendiri pun tak pasti lagi akidahnya macam mana. Ni ada berlaku tuan-tuan minta maaf ni, ada seorang dua datang jumpa saya kat rumah. Dia kes ni saya tak mau sebut siapa-siapa lah. Kes dia gini je. Lepas tu saya kata hari ni kan jabatan agama pun nak percaya susah. Tengok ya. Okey. Si suami dia hantar WhatsApp ke WhatsApp? Bantailah WhatsApp kan. Dia hantar kat isteri dia kata gini. Dia kata, kau buat kerja kau, aku buat kerja aku. Saya tengok WhatsApp tu, betul-betul saya tengok. Okey. Kau buat kerja kau, aku buat kerja aku. Okey. Ya. Isteri pun tanyalah, dalam WhatsApp tu tanyalah, apa maksud abang? Ya. Aku tak campur kerja kau. Kau jangan campur kerja aku jangan campur kerja kau. Jadi tuan-tuan sekalian, si isteri mengadu kepada Jabatan Mahkamah Syariah. Ngadu-ngadu tuan-tuan sekalian, berbicaralah mahkamah. Saya ringkaskan ceritalah. Sebenarnya panjanglah benda tu kan. Tapi bersidanglah mahkamah. Dia orang tu jumpa saya sebelum mahkamah bersidang. Saya kata kalau macam ni tak jatuh tolak. Kalau macam ni tak jatuh tolak. Pasal apa tak jatuh tolak? Sebab tak jelas. Sebab tak jelas. Kan? Jelas ke tak? Kata mana cerai. Jelas tak? Tak. Itu orang panggil kinayah. Sebab lafaz tolak tu terbagi pada dua. Lafaz soreh, lafaz kinayah. Kalau lafaz soreh tu lafaz yang terang nyata. Aku ceraikan di kau. Tu lafaz itu soreh. Aku tolak akan dia kau. Itu lafaz cerai. Itu memang soreh, terang-terang. Lafaz dia tolak dengan cerai. Memang. Ataupun berpisahlah kita. Betul. Baik tuan-tuan. Itu orang panggil lafaz tu soreh. Tapi yang ni, kau buat kerja kau, aku buat kerja aku. Buat kerja apa? Bersidang mahkamah tuan-tuan. Lepas saya bagi tahu, si suami pun rasa lega lah. Sebab bila saya kata tak jatuh tolak ni. Ini lafaz ni tak, ini bukan lafaz. Ini lagi pun tulisan. Ini tulisan dalam WhatsApp. Bukan mulut yang kata. Bukan berlafaz dengan mulut. Lalu tuan-tuan bila bersidang mahkamah, mahkamah menghukumkan jatuh tolak. Mahkamah bersidang jatuh tolak. Tuan-tuan, okeylah, mahkamah dah hukum macam tu. Ada tak bahayanya? Apa bahaya yang cukup berdedah? Apa bahayanya tuan-tuan? Agak-agak bila berlaku bila katakan hakim kata jatuh tolak. Okey, dia tak sebut tolak satu ke dua ke tiga, tak sebut. Jatuh tolak dalam tu. Ni hakim pun satu hal. Tengok. Hakim pun satu hal. Tak merujuk kepada mana-mana mazhab. Esok saya pergi Ipoh ni. Saya akan jumpa dengan Jabatan Mufti punya orang, saya jumpa. Nak jumpa hakim tu. Dia ikut mazhab mana yang hukum? Terang dalam kitab kata, ada lafaz soreh, ada lafaz kinayah. Yang kinayah ni tuan-tuan tak jatuh tolak. Tidak jatuh tolak. Apa bahayanya? Bahayanya tuan-tuan, dalam hukum fiqah, macam tu tak jatuh tolak. Katalah dua-dua ni terimalah jatuh tolak. Okey. Isteri tu bila habis edah, salah satu kuruk, kahwin lain. Apa jadi tuan? Bukan tak sah saja. Hakim soal saya sekarang ni tuan-tuan, hakim yang ada sekarang ni, hakim belajar kat mana ni? Belajar mana dia macam tu? Universiti mana yang ajar macam tu? Universiti mana ajar macam tu? Saya takut saya salah tuan-tuan. Bila kawan tu balik rumah, saya buka kitab tu, tak jumpa. Tak jumpa mengatakan jatuh tolak tu, tak jumpa. Pasal apa? Sebab bila hantar WhatsApp, okeylah tuan-tuan ya. Itu dia kata dia, kau buat kerja kau, aku buat kerja aku. Katalah dia hantar WhatsApp, aku ceraikan kamu. Jatuh tolak tak?
Dia hantar dengan tulisan. Bukan dengan lafaz mulut. Aku cerai kamu dengan bersuara. Ni tak ada suara ni. Hantar WhatsApp oleh handphone saja. Aku ceraikan kamu. Isteri baca. Jatuh tolak tak? Kenapa tuan kata tak? Itu orang panggil kinayah. Bila kinayah, dia berhajat pada suami. Masa kau tulis lapak dalam WhatsApp tu, aku ceraikan kamu tu, kau nak cerai ke tidak? Suami kata, aku bukan nak cerai. Habis aku tahu macam mana apa? Aku nak bagi dia diam. Tak jatuh tolak. Tulisan macam tu. Jelas. Lepas cerai. Pun tak jatuh. Pun tak jatuh. Lepas cerai. Tulisan. Lepas aku ceraikan kamu. Pun tak jatuh. La haula wala quwata illa. Inilah zaman kita ni, cikgu. Saya kata yang bahaya ni. Inilah tuan-tuan, jangan buat main-main dengan agama dah. Kita dah menuju kepada kerosakan yang besar ni. Kalau orang yang pegang dan jabatan agama tu macam ni sifat dia, tuan-tuan sekalian, kita menuju kehancuran ni. Kita sedang menuju kehancuran. Tuan-tuan jangan main-main. Sorry lah, saya 2-3 hari ni kat mana saya pergi dah, tuan-tuan. Panas dah telinga saya dah. Panas telinga saya, tuan-tuan. Bukan panas marah pasal apa tak. Risau dalam keadaan kalau yang orang yang ada autoriti agama boleh tersilap sampai macam ni. Katalah berlakulah nanti, tuan-tuan, yang isteri tu kahwin lain, dapat anak, anak tu zina, anak zina, anak katalah bapak baru tu, dia ban kepada dia jadi wali pula, nikah pula, sah tak sah? Sampai kiamat. Berterusan anak zina, cucu zina, cicit zina sampai kiamat. Kemudian datang pula satu orang, kahwin pula dengan astagfirullahalazim. Maknanya, tuan-tuan kan, hari ni kita nak kahwinkan anak pun cek habis-habis lah. Bapak kamu siapa? Mak kamu siapa? Allahu Akbar, tuan-tuan. Inilah akhir zaman ni. Saya harap ni dalam rakaman ni, kalau ada yang dengar tu, tolonglah ambil perhatian. Di pihak Jabatan Agama pun tolong ambil perhatian. Tolong. Please, tolong ambil perhatian. Bincang. Kalau kata saya salah pun, saya terbuka. Saya open. Saya tidak menyimpan apa-apa. Tak. Kalau kata, Ustaz salah ni, ada bukti ni, kata jatuh talak. Okey, saya terima. Kata jatuh talak tadi jatuh. Okey, saya terima. Tak ada masalah. Kalau kata tadi, napi tadi kena tokong berhala, kena napi dengan tu. Ada kitab dia. Saya terima. Tapi kita berbahas dulu. Kita muzakarah dulu. Macam tu. Bukan saya alim pun, tak. Tapi bila kita ngaji-ngaji dulu, ingat, tak jatuh tolak. Tuan-tuan, pernah berlaku kat Patani, tuan-tuan. Kat Patani. Patani saya ngaji kat Patani, Tok Guru cerita, tuan-tuan. Suami tu dia tulis dengan dulu SMS. Dia kata cakap siam lah, nak cerai lah, tuan-tuan. Lepas tu kan, pergi ke Jamiah Ulama Fatani. Persatuan Ulama Fatani. Ulama Fatani kata, ini tak sampai 2 saat. Kau balik rumah laki kamu. Itu bukan cerai. Balik. Pergi ke Kedah, tuan-tuan. Kedah. Masa tu guru saya pergi Kedah. Dan dia punya waris dia ada kerja Jabatan Agama Islam Kedah tu. Berbulan-bulan nak menyelesaikan kata dengan WhatsApp dengan SMS tu, aku ceraikan kamu. Berbulan-bulan nak selesai, tuan-tuan sekalian. Pagi petani 2 minit tak sampai. Selesai. Inilah dia, tuan-tuan, hari ni zaman kita ni. Jaga. Baik. Okey, sekarang tengok dalam kitab ni dia kata macam tu. Yang lawan bagi baharu yang tentu tidak sekali-kali bagi Allah. Jadi maknanya kidam yang lawan baharu. Jadi maknanya sifat Allah Ta'ala tu bersifat dengan kidam. Bila sifat kidam maknanya dia tak baharu sekali-kali. Dan pengakuan dalam hati. Ni mengaku dalam hati ni. Allah Ta'ala tu tak ada mula. Ada dia tak ada mula. Tak dimulakan dengan tiada. Allah Ta'ala tu tak dimulakan dengan tiada. Macam tu.
Anak kita ngaku. Ataupun wujud Allah Ta'ala tu tiada permulaan. Boleh kata belaka ni. Pegang yang tu. Okay, pegang macam tu. Okay. Jadi pengakuan hati dengan tentu sungguh Tuhan sedia, itulah dinamakan dia wajib pada akal. Kenapa tuan-tuan? Kerana sifat qidam ni kan lahir daripada akal. Akal kita yang hukum. Nak jadi Tuhan dia mesti qidam. Yakni dia mesti sedia. Tak mungkin ada dia tu ada permulaan. Bahasanya, kalau ada permulaan, maka tentulah ada yang menjadikan mula dia tu. Macam kita. Ada kita permulaan ni, tentu dah ada yang menjadikan permulaan kita. Tentu ada. Tapi kalau Allah tu ada mula, berarti ada dia tu, ada yang menjadikan dia. Bila ada yang menjadikan dia, tuan-tuan kan, akal tak terima. Akal kata, mana boleh Tuhan tu ada dia tu, ada yang menjadikan. Kalau ada dia tu, ada yang menjadikan, nescaya dia makhluk lah. Bila dia makhluk, tuan-tuan sekalian, boleh tak layak tak jadi Tuhan? Tak layak. Tak layak jadi Tuhan kalau dia ada permulaan. Baik. Dan itu akal kita hukum. Dan pengakuan dalam hati dengan tentu tidak baharu tu. Allah Ta'ala tak baharu. Tak baharu. Itulah dinamakan dia mustahil pada akal. Itu mustahil pada akal. Dia tidak baharu, itu dah dinamakan dia mustahil pada akal. Mana mustahil pada akal tu? Baharu tu. Baharu tu yang mustahil pada akal. Tak terima pada akal yang Tuhan tu baharu. Tak terima. Okay. Tentu tidak baharu. Itulah dinamakan dia mustahil pada akal. Baharu itulah. Dan makna sedia tu ialah barang yang ada yang tidak didahului tiada. Tengok sedia dengan mana apa? Dengan mana tiap-tiap perkara yang tidak didahulukan dengan tiada. Macam kita ni didahului dengan tiada. Lepas tu baru kita ada kan. Allah Ta'ala tu tak. Allah Ta'ala tu dia ada tapi tidak didahului dengan tiada. Macam mana Jangan tanya. Yang tu soalan tu tak boleh tanya. Soalan tu kau tanya pun tak ada jawapan. Macam mana Tuhan tu ada apa ni, tak ada permulaan tuan-tuan ya. Zaman siapa? Zaman Imam Abu Hanifah. Ada satu orang tu, nama dia apa? Siapa nama dia? Nama dia bukan sahabat Nabi. Satu orang dia kan, dia nak merosakkan akidah tu. Lalu dia dah berdebat, banyak ulama' dah dia berdebat dengan banyak ulama' dah tuan-tuan. Semua ulama' tu kalah berdebat. Dahri nama dia. Satu Dahri. Nama dia Dahri. Saya teringat tu, siapa ingat Mu'tah Dahri? Nama Dahri. Dahri ni tuan-tuan, dia ni tak Islam. Dia bukan Islam. Dalam kita tu dia bukan Islam. Dia mengajak ulama'-ulama' dekat Iraq tu berdebat. Akhirnya tuan-tuan, bila ulama' dah berdebat habis, kalah belaka dengan dia. Lepas tu, dia seru pada orang ramai. Siapa di antara kamu yang kenal lagi ulama' kat sini ni? Aku nak berdebat dengan dia, kata Dahri. Lalu tuan-tuan orang pun tunjuk pada guru Imam Abu Hanifah. Guru Imam Abu Hanifah tuan-tuan. Guru Imam Abu Hanifah ni, nama dia apa? Saya tak ingat nama dia. Lepas tu kan, dia antara soalan tuan-tuan, dia banyak soalan. Dia tanya-tanya soalan. Okey. Salah satu soalannya yang Imam Abu Hanifah yang jawab. Masa tu Imam Abu Hanifah umurnya 10 tahun. Bukan besar lah. 10 tahun je umur dia. Di antara soalan tu, dia banyak cerita panjang lah. Dia marah pada Abu Hanifah tu. Engkau budak nak jawab soalan aku. Dia kata tu, engkau budak nak jawab soalan aku. Jadi kan tuan-tuan, si Abu Hanifah ni masa tu umur 10 tahun. Dia kata ilmu ni Allah nak letak bukan kira umur. Betul tak? Ilmu kalau Tuhan letak bukan kira umur. Kadang-kadang orang tua, kalau kita kata anak orang tua mesti berilmu, banyaklah orang tua berilmu tuan-tuan. Tapi kenapa hakikatnya tak? Sebab bukan Allah letak ilmu tu pandang pada umur saja tak. Lalu kan, dia tanya satu soalan, dia sebut. Dia kata, macam mana kamu nak hurai, nak cerita pada aku, Allah tu ada tapi tak ada permulaan.
Imam Abu Hanifah ni tuan-tuan, geniusnya otak dia. Dia kata jawapan tu ada pada tubuh kamu, kata Imam Abu Hanifah. Apa dia? Cuba tengok jari kamu yang 5 ni. Mana mula, mana akhir. 5 jari kita tuan-tuan, mana mula, mana akhir. Mana dulu, mana kemudian. Antara 5 jari kita ni, mana mula? Ibu tangan? Belum tentu. Entah-entah kelengking. Kelengking dulu? Belum tentu. Jawapan ni tuan-tuan, mematikan hujah apa dahari tu. Dah kalah. Lepas tu kan, dia tanya pula. Dia tanya lagi, dia kata, macam mana satu benda tak bertempat? Kalau Allah tu ada, mestilah bertempat. Lalu tuan-tuan, Imam Ibn jawab, dia kata, jawapan tu, dia kata, ada pada kamu. Kamu ada nyawa tak? Wahai dahari, ni budak 10 tahun ni. Wahai dahari, kata Imam Hanifah, kamu ada nyawa tak? Tentulah ada. Okey, di mana nyawa kamu? Di perutkah? Di kakikah? Di kepalakah? Kata Imam Hanifah. Akhirnya tuan-tuan, turun pada pentas tu, tuan-tuan, Imam Abu Hanifah kata, kamu tak kena ni. Patutnya aku yang jawab, aku duduk atas. Engkau yang bertanya duduk bawah. Turun kamu, turun. Soalan yang terakhir tuan-tuan, sekarang Allah buat apa? Kata dahari, soalan sekarang Allah sedang buat apa? Imam Hanifah jawab tuan-tuan, sambil-sambil lalu dia jawab. Dia kata macam mana? Sekarang Allah menegakkan yang hak, menjatuhkan yang batil. Aku yang hak, kamu yang batil. Habis cerita tuan-tuan. Balik saja tuan-tuan. Jadi selamat guru Imam Abu Hanifah. Itu tuan-tuan ceritalah. Baik, cerita pun sangkut dengan tauhid lah. Sangkut dengan ilmu tauhid ni tuan. Tapi kita ngaji tauhid ni kan, jangan sampai kan bila ada orang hujah kita kan berkait dengan akidah ni, kita tak boleh jawab. Contoh tuan-tuan, kita dengar kadang-kadang ada dalam video lah, dalam apalah mengatakan tu ada dekat Tanjung Malim tuan-tuan, minta maaf lah. Kalau orang tu dengar saya minta maaf, saya bukan nak jatuhkan dia tak. Dia mengajar tauhid tuan-tuan, ngajar. Tiba-tiba dia kata Tuhan tu ada nafsu. Pasal apa Tuhan tu nafsu? Sebab Tuhan bersifat penyayang, bersifat dengan kasih, bersifat dengan marah. Itu nafsu lah tu. Tuan-tuan, kalau kita cikgu berada, kalau dengar macam tu, macam mana kita nak hujah? Macam mana kita nak hujah kata? Macam mana kata Tuhan tu nafsu? Macam mana nak hujah? Macam mana nak hujah tuan-tuan? Macam mana nak hujah Cik Yuzdin? Kalau Cikgu Ahmad nak hujah Cikgu Syakir, nak hujah macam mana? Tak tanya hujah. Patutlah Wahabi makan kita senang-senang. Patutlah Wahabi colek kita macam makan tempoyak, batang tempetai tempoyak macam tu je. Atasnya tu je. Sebab kita sendiri tak tahu. Ahli Sunnah wal Jamaah macam mana nak hujah. Senang je tuan-tuan. Kalau kata Allah Ta'ala tu bernafsu tuan-tuan sekalian. Baik, Allah jadi buat apa? Kalau Allah tu bernafsu, Allah jadi buat apa? Nafsu satu, zat dia satu macam kita. Kita tak boleh kata satu ni. Pasal apa? Kita ada roh, kita ada nyawa. Dah 2 dah kat situ. Ada nafsu, 3 kat situ. Ada akal, 4 kat situ. Ada akal, ada jasad, 5 kat situ. Tak boleh kata berbeza, tak boleh kata kita Esa, tak boleh. Allah Ta'ala pun kalau dia ada nafsu, bermakna terluput dari sifat wahdaniat. Terluput wahdaniat. Tu tuan-tuan, bukan kita mengaji nak berhujah, tak. Tapi kalau kedengar ada macam tu, persoalan macam tu, kita dah sedia dah. Ini jawapan dia begini tuan-tuan. Jaga baik-baik. Kemudian kata dia, dan makna sedia itu ialah barang yang ada, yang didahului, yang tidak didahului tiada, atau dikatakan barang yang ada yang tiada permulaan. Dalam dia bagi 2 je, tapi dalam kitab akidah dia bagi 3. Boleh belaka tu. Itu makna kidan tu. Atau dikatakan barang yang ada yang tiada ada permulaan bagi adanya. Maka sedia itulah dikatakan sedia yang zati. Baik. Okey, kat sini dia bagi 2 je. Sedia zati, sedia zamani. Okey, sebenarnya sedia ada berapa? 4. Sedia tu terbahagi kepada 4. Ini gambaran je. Cuba dah ni. Ada gambaran ya.
Bila sebut sedia, maka sedia tu terbahagi kepada 4. Mana 4? Baik. Tengok ya. Satu, yang pertama tadi dah sebut dah, kidam zati. Yang kedua, kidam sifati. Yang ketiga, kidam idafi. Yang keempat, kidam zamani. Kidam zamani. Baik. Okey, ini bagai-bagai kidam. Okey, bahagian-bahagian kidam. Ini kidam zati ini merujuk kepada zat Allah Ta'ala yang sedia, yang tidak ada permulaan lah. Ini pula merujuk kepada sifat Allah yang sedia. Yang ni pula, yang dua ni, dia tak masuk dalam perbahasan tauhid. Dia termasuk, yang ini tuan-tuan sekalian, ini makhluk, ini manusia je. Makhluk bukan manusia. Ini namanya makhluk. Kidam idafi ini makhluk. Apa contohnya? Terdahulu bapa daripada anak. Maksudnya apa? Bapa lebih kidam daripada anak. Ini pula yang hidup, yang ada, ataupun yang hidup lebih setahun. Masa yang kata kidam tu lebih setahun. Kalau lebih setahunnya, maka dinamakan dia kidam zamani, yang merujuk pada masa. Idafi itu maksudnya kidam yang disandarkan kepada sesuatu. Jadi kidam yang dinisbahkan kepada anak. Jadi bapa ni lebih kidam, lebih dahulu daripada anak. Baik. Kalau kidam zaman ini, yang ada, yang hidup lebih setahun. Macam kita ni kidam tak? Kita ni kidam tak? Kidam. Tapi kidam mana? Kidam zaman ni. Kalau kita nak banding pada anak kita, cucu kita, kita kidam tak? Kidam. Pada sini, kidam idafi. Kidam zamani. Yang ni tak termasuk dalam perbahasan tauhid. Dua ni aja. Sebab apa? Dua ni tuan-tuan ya. Zat dengan sifat ni boleh tak bercerai? Zat dengan sifat boleh berpisah tak? Manis dengan gula boleh bercerai tak? Boleh. Pedas dengan cabai boleh cerai tak? Masin dengan garam boleh cerai tak? Tak boleh. Sebab tu, bila kata zat ni kidam, maka membawa kepada sifat yang ada pada zat yang kidam ni, sifat ni juga turut sama jadi kidam. Dia tak boleh begini. Dia tak boleh kata, kalau zat ni baru, tiba-tiba sifat dia kidam. Ataupun terbalik. Ataupun sifat dia, zat ni kidam, zat ni qadim, tiba-tiba sifat ni baharu. Tak boleh. Maksudlah kita tuan-tuan, sifat kita ni baharu juga tak? Baharu. Zat kita baharu juga tak? Baharu. Sebab apa baharu? Sebab masing-masing ada permulaan tuan-tuan sekalian. Ada kita ada permulaan. Kemudian sifat kita pun ada permulaan. Baik. Okey. Saya ambil masa sikit lagi. Tengok tuan ya. Ambil masa sikit lagi ya. 5 sifat yang kita mengaji malam ni kan. Ini yang pertama kan. Qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis, mukhalafatuhu. Saya ringkas ya. 1 2
3, 4 ni bab qidam, baqa, mukhalafatuhu, kemudian qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu yang kelimanya wahdaniyat. Okey. 5 sifat ni dinamakan sifat apa? Dinamakan sifat ni salbiyah. Namakan sifat ni sifat salbiyah. Okey. Sifat salbiyah ni, sifat salbiyah ni tuan, peranan dia apa? Sifat salbiyah ni peranan dia ialah menafikan sifat yang tak layak bagi Allah. Yang tak layak bagi Allah. Sifat salbiah ni makna dia atau peranan dia, tiap-tiap sifat ni dia menafikan sifat yang tak layak bagi Tuhan kita. Sedangkan tuan-tuan, 5 sifat ni ada ke tidak pada zat Allah? 5 sifat ni, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsih, wadaniyat. Dia lengkap-lengkap je ni. Okey. Ada ke tak pada zat Allah Ta'ala? Maksudnya, kalau Allah buka hijab antara kita dengan dia, nanti di akhirat nanti, kalau orang syurga tu, dia akan dapat tengok zat Allah Ta'ala. Kan? Bila dapat tengok zat Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, adakah kita boleh tengok sifat qidam, sifat baqa' ni boleh tengok ke tak boleh? Tak boleh tengok. Kenapa tak boleh tengok? Sebab sifat 5 ni tak wujud pada zat, hanya kira-kira sahaja, faham sahaja. Kita hanya faham saja yang Allah Ta'ala tu qidam, Allah Ta'ala tu baqa', Allah Ta'ala tu mukhalafatu ta'ala al-hawadis, Allah Ta'ala tu qiyamu binafsih, dan Allah Ta'ala tu wahdaniyat. Sifat tu tak ada pada zat. Sifat yang ada pada zat, sifat ma'ani yang 7. Daripada kudrat, sampailah kepada kalam, sampailah kepada sifat kalam. Kat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, sampai 7 kan. Ni yang pertama, ni yang 7. Kedua, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Ini aja, kalau Allah buka hijab nanti, kita bolehlah tengok sifat kudrat sampai sifat kalam. Ada pun yang ni tak boleh tengok, tuan-tuan. Pasal apa tak boleh tengok? Memang sifat ni tak ada pada zat Allah Ta'ala. Tapi sungguh Allah Ta'ala tu bersifat dengan qidam. Ya, nak beza macam mana? Nak beza sifat ni tuan-tuan, ada sifat yang wujudi, ada sifat yang bangsa amrun i'tibari. Ini orang panggil sifat ni amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Amrun i'tibari. I'tibari, amrun i'tibari saja. Mana benda yang kira-kira saja, kita faham saja. Baik. Tapi tuan-tuan, salbiah ni kan, kenapalah sifat? Kalau tengok makna salbiah ni, menafikan sifat yang tak layak bagi Allah. Sama je dengan kudrat ni pun. Kudrat pun menafikan sifat yang tak layak bagi Allah juga. Contoh qidam ni mana apa? Mana sedia. Qidam mana sedia. Sedia mana apa? Tak ada permulaan. Tiada lah. Nak letak tiada permulaan. Letak tiada permulaan. Sama aja, tuan-tuan. Tiada permulaan. Yang ini, kudrat mana apa? Kuasa. Mana apa kuasa ni? Tak lemah. Ataupun tiada lemah. Sama aja. Yang ni pun menafikan yang tak layak bagi Allah. Yang ni pun sama aja, menafikan sifat tak layak bagi Allah. Tapi kenapa yang ni tak dinamakan salbiah? Kenapa yang ni namakan salbiah?
Apa jawapan dia? Tadi saya bagi jawapan tadi apa? Yang ini ada. Sifat kudrat sampai sifat kalam ni ada pada zat. Yang ini tiada pada zat. Amrun i'tibari. Amrun ni perkara yang kira-kira sahaja. Faham sahaja. Dia tak ada pada zat. Okey, nak bagi faham lagi, saya buat contoh kita, manusia atau makhluk ni. Okey. Bola itu bulat. Mana sifat bagi bola? Bola itu bulat. Mana sifat bagi bola? Bulat. Okey, bulat tu ada tak? Bulat tu ada tak? Ada? 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 Diri bulat tu ada tak? Bukan bola tu. Bola tu kalau bola tu getah, itu ada lah. Bulat tu. Sifat bulat tu ada tak? Ada? Ada ke? Oh, payah nak fikir tu ya. Ni lah cikgu saya kata ngaji kena guna fikiran ni. Kalau tak fikir tak boleh. Sebab itulah ngaji tahun ni orang tak nak. Pasal apa? Letih. Bila pakai otak jadi penat. Tapi kalau baca Syama'il Muhammadiyah, baca je. Kuda Rasulullah begini, Rasulullah pakai macam ni, Rasulullah rambut dia begini. Tak ada kena fikir pun. Lepas tu ngaji Syama'il Muhammadiyah tu orang ramai. Ngajilah tahkirana tu ramai. Ngaji ayuh walad ramai. Tak payah fikir. Kalau tuan-tuan ngaji tauhid tak payah fikir, yang tu yang lambat. Contoh saya bagi Baik. Buah durian itu berwarna, ini contoh buah daripada dulu lagi saya bagi buah, nak bagi contoh ni bagi orang faham. Ada sifat yang bahasa amrun i'tibari, ada sifat yang masa wujudi. Ini ada wujudi, ada pada zat. Okey, buah durian itu berwarna hijau. Okey, mana sifat bagi durian? Hijau. Hijau tu ada tak? Ada. Pasal apa kata ada? Nampak dengan mata. Tengok dia kata, oh hijau. Faham dah, nampak dah warna hijau tu. Tapi kalau sebut buah durian itu gugur, mana sifat bagi buah durian? Mana sifat bagi durian? Buah durian itu gugur. Mana sifat bagi durian? Gugur. Okey, gugur tu ada tak? Ambil buah durian yang gugur tadi ni, yang bom jatuh atas tanah tu, ambil letaklah atas meja tuan-tuan sekalian. Tengok mana gugurnya? Tak nampak ke atau memang tak wujud? Tak wujud. Mana wujud? Faham je. Sungguh tak durian tu gugur? Sungguh. Tapi gugur tu ada tak? Tak ada. Itulah gugur tu kita sungguh tak gugur? Sungguh. Sungguh tak lalu kidam? Sungguh. Sungguh tak lalu bakar? Sungguh. Tapi bakar kidam tu ada tak? Tak ada. Cuma amrun i'tibari. Tapi kalau kudrat hijau, ada. Macam contoh, kayu itu panjang. Panjang tu ada tak? Bukti. Saya boleh bukti dah tuan. Okey, katalah okey, kayu A ni panjang. Panjang ni pun tuan-tuan, kalau sekadar kayu A je ada, kita nak kata panjang pun tak boleh. Pasal apa? Tak ada bandingan. Tiba-tiba kayu B. Okey, kayu B pendek. Ni B. Jadi masa ni lah boleh kita kata kayu A itu panjang. Okey, kalau panjang tu ada pada A, tentulah panjang tu tak boleh hilang pada dia. Tapi panjang ni boleh hilang tak tuan-tuan? Boleh. Macam mana boleh hilang dia? Ada pula kayu C tuan-tuan sekalian, panjang pada dia lagi. Mana ketika tu mana panjang A? Kalau kata panjang tu ada pada A ni tuan-tuan, tentulah dia majoriti, memanglah dia yang mengalahkan C. Tapi dia masih pula panjang dia. Mana panjang dia? Itulah menunjukkan panjang tu tak ada. Sabit aja. Sabit aja. Okey, boleh? Okey, kita pergi sikit lagi tuan-tuan Okey. Tuan-tuan sifat salbiah ni sebenarnya tuan-tuan ada berapa? 5 Okey, 5 tuan-tuan Bila kata 5 tuan-tuan sekalian, 5 sifat salbiah kali dengan 20 berapa? 10.
100. Inilah namakan 100 salbi. 100 salbi. Nah, 100 salbi tuan-tuan ni. Kudrat ni pun tuan-tuan sini dia termasuk dalam 100 salbi tu. Tengok pada kudrat ni kan ada 5 sifat salbi dekat kudrat tu. Okey, cuba tengok Kudrat Allah Ta'ala ni kidam tak? Kudrat Allah Ta'ala sedia tak? Kudrat Allah Ta'ala ni bakok tak? Kekal tak? Kudrat Allah Ta'ala ni mukhalafah tak dengan yang lain? Mukhalafah. Okey. Kudrat Allah Ta'ala ni qiyam berdiri sendiri tak? Ya. Kudrat Allah Ta'ala ni wahdaniyat tak? Jadi tiap-tiap sifat tu diwujud, qidam, baqa, mukhalaf sampailah perkaunuhu ta'ala mutakaliman tu dinamakan dia salbi 100. Ya cikgu. Sebab sifat yang wajib bagi Allah atas kaul ulama Imam Abu Mansur Maturidi kata 20. Kalau kita pegang Imam Hasan Asy'ari tak jadi 20, 13 saja. Kita ambil kaul yang masyhur, 20 kaul yang masyhur. Ambil kaul tu 20. Kalau kaul yang rajih 13. Kalau kaul yang lemah 24. Okey, ada soalan? Ada soalan apa-apa? Baik. Cuba tengah. Okey, kemudian kata dia sikit lagi maka sedia inilah dikatakan sedia zati. Sedia yang kita ngaji bab kidam tu lah dinamakan sedia zati. Bila kata zat tu sedia, ada Allah Ta'ala tu, yang wujud zat Allah Ta'ala tu sedia, maka sifat Allah Ta'ala pun turut sama jadi sedia. Ayat ni sedia yang bangsa zatnya. Jadi zat dia tu tak ada permulaan dan keluar dengan sedia yang zati itu sedia zamani. Artinya dengan panjang masa dan lama masa. Panjang masa dan lama masa. Panjang masa tu berapa tahun? Setahun. Orang yang ada dia tu setahun ataupun benda tu ada dia setahun, kidam sedia zamani lah tu. Rumah tu berapa tahun dah? Rumah tu dah lama dah tu. Berapa lama? 10 tahun. Sedia lah tu. Sedia zaman ni lah tu. Macam tu. Masa orang Arab tu, orang Arab ni kan, dia memang perkataan sedia qadim tu, dia pakai pada kita pun dia pakai. Bukan pada Allah aja. Pada kita pun dia panggil qadim juga. Tapi qadim zaman ni lah. Saya duduk Yaman dulu, ada orang Arab tanya. Dia kata, muzmata antasakan tahina. Dia kata. Orang Arab ni dia bercakap bahasa lurah ajam, lurah ammi dia, lurah kampung dia. Tapi nasib baiklah kita pun boleh jugalah sepatah dua kata tu. Dia kata muzmata anta sakanta. Sakanta hina. Sejak bila kamu duduk sini? Sejak bila duduk sini? Sejak bila duduk di Hadramaut ni bila? Sejak bila? Saya kata qabla sanatain. Saya kata dah 2 tahun dah. Sebelum 2 tahun, maksudnya 2 tahun dah. Oh, qadim dia kata. Qadim, anta qadim. Tengok. Dia kata kita qadim. Qadim di sini maksudnya apa? Qadim zamani. Bukan qadim sedia dengan mana sedia zati tu. Wallahu alam. Kemudian maka sedia ini tidak dikendaki. Sedia mana? Sedia zamani ini tak dikendaki pada perbicaraan ini, perbicaraan sifat qidam Allah. Tak masuklah. Okey. Dan dalil atas qidam Allah Ta'ala tu dan tak baru tu ialah kita fikir dengan akal. Jikalau Tuhan tidak tentu sedia. Wallahu alam. Ada soalan? Ya. Ya, betul. Maknanya qidam tu pun qidam juga. Sedia Allah Ta'ala tu sedia tak? Sedia.
Tapi tetap amrun i'tibari. Sedia kidam tu kidam tak? Kidam tu pun amrun i'tibari. Sedia dia pun amrun i'tibari juga. Faham saja. Okey, lagi dua. Okey, baik. Syahwat pun sama juga. Dia jismulatif juga. Nafsu tu jismulatif. Sebab tu nafsu tu benda wujudi. Benda ada. Cuma kita je tak tahu. Macam roh. Roh pun jismulatif. Sebab tu kalau perbahasan tasawuf lah. 4 benda ni, di mana duduk dia tuan-tuan ya? 4 benda ni kan. Apa dia? Akal, nafsu, roh, nyawa. Okay, dalam perbahasan ulama' tuan-tuan ya. Tapi saya taklah tinggi pengajian bab ni. Kalau ada Allah yarham Cikgu Malik dulu, memang dia suka benda macam ni. Cikgu Malik dulu, dia selalu tanya benda tinggi-tinggi macam ni. Tuan-tuan ya, 4 benda ni, roh, akal, nafsu, nyawa. Dia ada di dalam hati. Tapi tuan-tuan, bukan hati yang kita sebut seketul darah tu, seketul daging tu bukan. Tapi dia panggil lub, hati di dalam hati. Tapi dia wujudi tak? Wujudi, dia ada. Contoh lagi ya, Ustaz Faiz contoh lagi ya. Okey. Ustaz Faiz cuba gambarkan dalam hati kita atau fikiran kita ni gajah kepala 7. Cuba gambarkan. Pejam mata kan, seekor gajah kepala dia 7. Belalai 7. Okey, itu wujudi tak? Makhluk tak? Tak juga. Kalau bukan makhluk, how can? Macam mana dia boleh ada dalam akal? Ya. Tapi yang ini gambaran dia. Tapi amrun i'tibari itu ada gambaran pun faham saja. Bukan ada benda ya. Cuba Ustaz Faiz gambarkan kidam tu macam mana? Nampak tak benda dia? Tapi cuba gambarkan gajah bulu 7. Nampak tak gambaran dia? Tu. Sebab tu dalam kitab kata, dalam fikiran kita pun kalau benda tu boleh dibentukkan, itu makhluk. Wujudi. Wujudi. Cuba gambar ni lofa dalam kepala. Cuba tengok. Ada tak? Ada. Itu makhluk. Itu makhluk. Tapi kalau kidam ni, amrun i'tibari, dia tak boleh nak digambarkan. Boleh tak kidam tu digambarkan? Boleh tak? Kidam tu nak diupakan dalam kepala kita. Boleh tak? Tak boleh. Tapi cuba buat gambaran lain. Cuba gambaran lain. Cuba gambaran Cikgu Ayub, cuba gambaran pokok, akar ke atas, daun ke bawah. Ada tak? Ada. Okey. Yang pejam mata, ada. Tu wujudi tu. Tu makhluk tu. Wallahu alam. Baik, ada lagi soalan? Tak ada soalan? Wallahu alam, insya-Allah. Kita boleh kata tu nanti akan datang disebut dan dalil atas kidam. InsyaAllah kita boleh kata dulu. InsyaAllah kita sambung nanti bulan depan. Bulan depan ni tuan-tuan, sebenarnya ngaji tauhid sebulan sekali ni kan, Allah, ibarat kata makan sebulan sekali. Tak gemuk Cik Zudin makan sebulan sekali. Tak ada tenaga jawabnya. Tapi nak macam mana kan? Masa tu aja. Wallahu alam. InsyaAllah kita berhenti cakap dulu. Mudah-mudahan kita sambung lagi. InsyaAllah kita dapat mengkhatamkan dan faham